Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Taala menyatakan hala tuju satu, iaitu mengesakan dia saja, membinasakan diri kita sendiri, nak menyatakan diri dia saja. Saya nampak satu sebagaimana yang dimuzakarakan tadi, berkaitan dengan ilmu makrifat dan ilmu-ilmu yang lain. Bukan kita nak menyatakan perbezaan apa pun, cuma ibarat kita duduk di sebuah kapal, ada beberapa orang di atas kapal, dan ada beberapa orang dipilih untuk menyelam di bawah dasar laut. Jadi orang yang menyelam di bawah dasar laut tadi, lebih kurang dalam 5 orang, turun bawah, dia nampak apa-apa semua kat bawah tu, kat bawah dalam dasar laut tu semua, ikan warna hijau, ikan warna ungu, batu karang yang terlalu cantik, indah, apa semua. Jadi lepas 5 orang tu naik atas kapal, dia menceritakan kepada yang kawan-kawan dia yang tak ke bawah tadi tu, dia menceritakan apa tu. Jadi kawan-kawan dia ni memang ikut buku apa yang biasanya. Jadi dia menceritakan apa yang dia mengalami. Kawan-kawan dia yang tak menyelam tu, dia tidak mempercayai. Mana ada ikan hijau, ikan ungu, ada batu karang. Contohnya gitulah, maksud saya nak bagi contoh lah, perumpamaan lah. Jadi dia tak percaya benda tu. Lepas tu kawan dia cakap, kau selam dulu. Tak nak lah, aku bukan bidang aku tu. Kau tahu pun bukan bidang kau, tapi ini bidang aku. Terjun bawah tu, aku dah tahu semua apa yang dekat dalam tu, yang dinyatakan dekat dalam dasar laut tadi tu. Jadi orang yang tak menyelam, dia tak tahu, tapi dia cakap mana ada, semua cakap mana ada. Maknanya apa yang Ustaz menyatakan tadi, maknanya kita jangan menutupi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nampak, dia tak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak cakap dia tu benar, tak boleh. Ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni sangat luas. Bidang masing-masing, ambil bidang kau, kan? Apa yang kau ambil tu bidang kau, tak kisahlah siapa pun, kan? Ahli apa, ambil bidang kau. Ahli muzik, ambil bidang kau, kan? Kalau yang ahli lain ni, ambil bidang kau. Tapi kita menghormati apa pembimbing, sesuatu pembimbing tu, kita kena menghormati dia, sebab bidang dia adalah menyelam ke arah bidang dia, kan? Jadi sekarang ni kita nak menyatakan kesesuaian tentang ilmu Allah. Itu sajalah. Jadi apa yang saya cakap, moga-moga Allah Ta'ala akan menambah lagi kefahaman perumpamaan ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sering kali diberi teguran-teguran. Itu makna Allah sangat sayang dengan hamba-hambanya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Jadi hamba yang banyak bersyukur. Jangan sampai kita tak merasai teguran-teguran. Tak kira tu teguran tu buat orang lain ke buat siapa pun, kita kena merasa bahwa kita ini diciptakan tak ada yang sempurna. Maka dari itu kita kena banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat kasih sayang Dia telah memperjalankan untuk kita duduk dalam majlis agung Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk mendengar kalam-kalam daripada pembimbing rohani kita
yang sentiasa mengingatkan kita dalam kehidupan kita 24 jam. Jangan terlepas mengesakan dia je. Jangan kita merasa adanya diri, tetapi merasakanlah keabadian sentiasa dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya inilah yang kita perlukan pada ketika saat ini, di mana kita masih hidup lagi ini, kita diberi perkenalan tentang dia. Mana bila sampai masanya kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah dalam keadaan kita ni tidak mengenal dia. Sesungguhnya itu adalah satu kerugian yang besar. Jadi dalam kesempatan yang ada ni, kita ambillah manfaat yang ada supaya kita ni tidak di dalam kerugian, di mana yang pembimbing rohani kita selalu ingatkan. Jadi saya mengharapkan kita semua diberi kekuatan untuk sentiasa mengesakan dia dan jangan merasakan adanya diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal azimi sultani. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz kerana berkongsi tidak jemu dengan kasih sayang untuk tarbiyah kita punya jemaah agar tetap dengan Allah SWT. So ini salah satu kasih sayang Allah. Bukan siapa-siapa pun, kasih sayang Allah. So jalan pengenalan ni sebenarnya banyak cara kan Allah nak bagi kat kita. Kadang-kadang kita dengan jalan kesusahan Allah nak kenalkan dia. Kadang-kadang dengan jalan kesengsaraan, macam-macam lah ikut orang. Macam saya sendiri, saya sebenarnya ada dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah, saya sedih macam rasa pilu. Saya sambil bertanya, apa tujuan hidup aku kan? Macam kita dah mula mencari kat mana sebenarnya kita punya pengakhiran. Takkan masuk syurga neraka je. Saya sampai tanya macam tu, adakah tempat aku kat situ kan, syurga neraka. Itu nak katakan penyusunan Allah tu, yalah, dengan adalah beberapa kejadian dan saya berjumpa dengan Ustaz. Rupanya bukanlah tempat kita syurga dan neraka. Sebenarnya tempat kita dengan Allah. Daripada situ baru kita akan faham apa maksud syurga dan neraka. Tapi bila orang sana syurga neraka, memang itu Allah punya, yalah, Allah nak menyatakan kan dia punya rahmat dengan syurga dan kemurkaan dia dengan neraka. Tapi bila saya faham tempat dengan pengajian ni, saya baru faham sebenarnya tempat kita bukanlah syurga neraka. Ada lagi kualiti kita lagi hebat daripada syurga dan neraka, kualiti dengan Allah kan. So alhamdulillah Ustaz dengan izin Allah yalah bukakanlah kefahaman, dan saya berharap sangat agar Allah tetapkan saya dengan jalan ni yang palingkan. Yalah, walaupun kita buat kesalahan ke apa kan, kita tetap taubat. Susah nak cakap Allah. Yalah, hati kita ni minta Allah aja. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah beri penjelasan daripada kita punya jemaah-jemaah. Ada rahsia-rahsia yang ada dalam jemaah kita yang diucapkan tadi. Itu tak lain daripada rahsia-rahsia Allah. Kalau kita hayati perkataan mereka itu, cukup mendalam halus rahsianya tu. Itu atas pegangan diri kita. Bukan itu untuk kepentingan yang lain, tapi kepentingan yang amat mustahak. Yang sangat mustahak. Rahsia yang dikeluarkan tu daripada rahsia Allah, daripada jemaah mulut jemaah kita tadi, adalah rahsia Allah sendiri. Dia buat. Jadi kalau kita hayati betul-betul, kita amati, kita akhlakkan dalam kehidupan, dapatlah kita
Tapi kalau sekadar kita jadi apa untuk memuaskan halwa telinga aja, kita akan dapat hiburan halwa telinga aja. Tapi kalau kita hayati, kita serapkan dalam kehidupan kita, akhlakkan, kita akan dapat kejayaan. Itulah sebenarnya rahsia yang mana sir min kulli sir. Ya, rahsia di sebalik rahsia itu tadi adalah di mana tidak ada lagi diri kita. Tidak ada lagi diri kita. Jadi Allah tu berbuat tu dengan penuh keyakinan. Hakul yakin kamalul. Allah berbuat. Allah berbuat sesuatu. Contohnya Allah berbuat sesuatu tu, Allah nak tinggikan langit di atas. Dia jadikan langit. Jadi Allah tidak ragu nak buat gitu. Walaupun sekalian makhluk kata cuba langit letakkan ke bawah. Walaupun makhluk buat gitu pun Allah tetap kata itu dah tak ada keraguan bagi aku letakkan langit tu dia. Seperti mana aku cabut nyawa orang tu, dia suka ke dia tak suka ke, dah sampai waktu Allah Ta'ala kata cabut nyawa dia, malaikat maut akan cabut nyawa. Kau suka ke tak suka, kau benci ke tak suka, bersedia ke tak sedia, Allah dah kata cabut. Allah tak ada keraguan. Sebab Allah tu berbuat tu atas kebijaksanaan dan kasih sayang. Dia cabut nyawa kita pun dengan kasih sayang. Dia tahu dia tak nak menyakiti makhluk dia, hamba dia nak cabut nyawa. Tapi yang membuat yang kita jadi sakit tu tadi adalah keyakinan kita tidak kepada Allah. Maka sakitlah tu. Tapi kalau kita yakin betul-betul Allah yang nak cabut, dengan dia sayang kita cara cabut, maka malaikat kita rasakan dia cabut tidak sakit. Sebab kita dah, mentaliti kita dah berpersangkaan sakit. Sebab contohlah, sakit tu banyak jenis sakit. Salah satu sakit gigi. Kita dah kata sakit gigi tu, sakit lah. Tapi kita cuba olahkan macam Nabi Ayub. Lagi teruk daripada sakit gigi dia dah olahkan. Sampai tak ada bulan nak makan. Dia kata apa? Jangan sampai engkau tak ada dalam diri aku. Cinta aku pada engkau. Maknanya dia olahkan sampai benda tu sakit, tak ada rasa sakit. Jadi kita akan mengalami gitu. Sakaratul maut ni cukup sah. Tapi bagaimana nak menghadapi ni supaya tidak sakit? Allah dah ajar kita. Hanya aku tempat kau. Bila kau dah duduk dalam benteng tu, aku je. Tapi kita tak ajar daripada sekarang. Tak pergi belajar mengenal diri, tak ajar daripada sekarang. Macam mana kita nak? Kita tidur aja kita tak rasa tidur dengan Allah dah. Salah dah. Padahal kau tidur pun Allah bersama kau. Mimpi pun Allah. Tapi kau tak rasakan hadir di situ. Allah tu sentiasa dengan kau. Tak pernah tinggal kau. Waktu kau tidur kau, dia jaga kau. Kau tak nak fikir ke kalau datang kala jengking masuk dalam lubang hidung kau? Siapa yang suruh malaikat apa kala jengking tu, binatang buas tu jauh pada kita? Kau tak pernah terfikir gitu. Sebab kau rasa macam seolah kau ada kuasa untuk. Padahal kalau kau fikirkan Allah punya sayang dengan kau, kau tak akan terfikir buat sayangnya Allah pada kau. Allah tu lebih sayang. Tinggalkan dia nak cabut nyawa kita pun dengan kasih sayang. Dia tak nak. Tapi engkaunya sendiri dah mentaliti kau menganggap itu sakit. Sebab kau tak nampak aku. Kau nampak malaikatul maut yang cabut, sakit lah. Kau nampak makhluk, kau tak nampak aku yang mencabut nyawa. Susah pelajaran ni kalau kita tak belajar. Tapi bila saya jelaskan nanti baru kita tahu sakit ke tak sakit di tangan Allah, bukan di tangan malaikatul maut, bukan di tangan. Jadi itu kita nak olahkan. Hingga kan daripada perkara kecil-kecil sampai lama-lama besar pun kita boleh hadapi. Macam Sayyidina Ali, dia tikam masa solat tadi, Abdul Rahman Mujong. Sakaratul maut nak rasa mati tu dia boleh maafkan sebab dia teringat firman Allah. Itu bukan boleh jadi macam tu dalam keadaan sakaratul maut kita ampun maafkan orang. Dalam keadaan kesakitan tu, dia boleh rasakan dengan Allah lagi tu dia bukan berbalah, dia berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku teringat engkau punya firman, kalau engkau maafkan, engkau pun akan maafkan. Jadi aku maafkan dia. Ya Allah, orang nak bunuh kita maafkan dia. Padahal kita ada tentera untuk nak hapuskan dia, boleh harahkan. Kalau dia tak buat daripada awal, boleh ke jadi macam tu? Nanti saya cakap tadi, dia dah berbuat daripada awal.
Jangan kita ingat terus-terus nak dapat begitu. Sulit. Itu makna kau tak logik lah. Maknanya Allah suruh dia nak ciptakan Adam pun dia suruh ambil tanah sana tanah. Boleh kun fayakun. Dia nak ajar manusia berfikir ada tahapan-tahapan yang kau perlu hadapi. Proses tu perlu hadapi. Satu proses mengenal diri bab ni. Nanti Allah akan tambah-tambah sampai cukup masa nanti barulah Allah akan bagi keseluruhan dia. Ini kau satu proses bab pun kau tak mau. Kau dah sibuk seolah-olah kau di kat padang mahsyar nanti macam mana aku ni. Kau tertanya-tanya padahal benda tu kat sini je. Apa yang kau buat sanalah pada masa. Engkau tak betul, tak kenal Allah, tak kenal. Sana sama azab lah kau. Tak payah kau nak cakap aku kat mana tempat aku nanti. Kau tolonglah aku nanti itu semua angan-angan ni semua. Angan-angan. Jangan duduk kat angan-angan. Allah suruh nyata. Allah menyatakan supaya kita nyata. Bukan angan-angan. Ini skrip kita kat dunia ni, skrip yang original. Apa yang kita buat ni sebenarnya original skrip Allah Ta'ala. Jadi jangan robah skrip original tu. Dengan mengangan-angankan nanti macam mana akan datang. Itu dah kita merosakkan skrip tu. Kita yang merosakkan. Sebenarnya skrip dia sinilah. Kalau di dunia lagi kita kenal diri, kenal Allah, sentiasa berkehidupan dengan Allah, dia tentu pasti dicampak kat mana pun kita dah. Tapi kalau kat dunia ni tadi kita tak merasakan Allah, kita rasa kita banyak ibadah, itu masih lagi azab tu. Belum selesai. Engkau tak nampak nyata Allah tu. Engkau ingat nyata perbuatan kau lagi. Mana kau azab lah. Masih dalam azab. Bukan saya tak bagi buat ibadah. Tapi engkau dah teringat, engkau dah ingat. Bagus dah. Padahal di sisi Allah engkau belum lagi. Sebab selagi engkau tak kenal aku, tak kenal diri engkau belum lagi. Engkau mulai dipanggil tadi ahli kitab aja. Bukan disebut orang yang amanu, beriman, yakin, mengimani aku, meyakini aku dalam kehidupan 24 jam. Engkau hanya melafazkan asyhadu alla ilaha illallah. Tak dengan mengimani 24 jam tau. Tu. Mengimani, membawa apa yang kita sebut tu 24 jam. Bukan mengucapkan. Tu. Mengucap biar sekali tak apa, tapi pegang tu sampai bila? Apa yang dia katakan dari asyhadu mengakui bahawa menyaksikan. Tak ada aku, tak ada semua. Yang ada buktikan 24 jam. Ini kau pegang bawa kereta kau rasa kau lagi. Mana kau tak mengimani. Kau tak memahami lagi. Kau hanya melafazkan. Lepas tu kau syok sendiri, kau kata kau dah banyak sebut. Banyak istighfar, banyak amalan kau. Padahal kau masih lagi duduk dalam takut, hawa nak. Belum jahil lagi tentang Allah. Tak selesai lagi. Jadi ini manusia banyak tertipu sebab bukan Allah tertipu, tapi dia menipu diri ini sini. Sedangkan Allah dah tunjuk macam-macam, dia tutup, biarkan lama tu tutup gelap, lama-lama langsung dia sumum bukmun hum yunfahum lah, langsung Allah tutup terus. Jangan sampai Allah tutup terus langsung kau tak faham yang na'udzubillah min zalik. Tu tadi Allah biar gelap dulu kita, baru dia bagi ilan nur. Jangan zulumati. Jangan dia bagi nur kita tutup. Kita ni asal daripada nur Muhammad. Kita ni cahaya terang selalu Allah bagi. Engkau yang tutup zulumat, kau kata Allah tak bagi petunjuk. Awal-awal Allah bagi nur. Pasal kau berasal di roh tu, engkau sentiasa dengan Allah. Perjanjian dia. Kau nak tipu Allah Ta'ala kata Allah tak bagi nur pula. Allah bagi nur dulu. Allah bagi jelas dulu. Hanya Allah je dalam roh 4,000 tahun kau dengan Allah. Kau pun dah janji. Bila sampai sini kau lupa perjanjian. Kau kata tak ada perjanjian pula. Padahal siapa yang bagi kau hidup sebelum? Dia yang bagi hidup. Untuk nak tengok. Nak tengok apa kau kenal dia ke tak? Kau tak kenal dia, memang kau sampai bila kau akan rugi. Kau tak menghargai, kau memutuskan tali nikmat dengan dia. Engkau yang memutuskan. Allah tak putuskan. Tak pernah Allah putuskan tali nikmat dengan dia. Kau buat tak elok ke betul kat dunia, dia bagi lagi pemurahnya tadi. Engkau melacur 30 tahun, tetap mi goreng satu mamak sampai mi goreng. Teh ais satu mamak tepat. Kau melacur lagi besok hari-hari. Dia bagi juga murah ni tadi. Buat dek yang kau buat dek. Tu. Tapi Allah tahu, Allah berbuat tu dia yakin. Hakul yakin, Allah tak perlu penasihat. Ya Allah, mengapa kau tak sedarkan dia? Tak ada siapa boleh tegur Allah Ta'ala. Mana boleh? Itu aku nak buat macam mana dia jadi pelacur, dia dapat hidayah ke tak dapat hidayah ke? Ini orang ni dia dah alim apa semua. Aku nak matikan dalam keadaan
Besok khotimah ke mati buruk pun untuk aku punya. Aku tak ada was-was. Aku lebih faham dulu. Allah Ta'ala kata, sebab duduklah dengan aku, duduklah dengan Allah. Jadi kita apa pun dia buat, kita kena ikut, duduk diam-diam je. Dia atur kita, bukan kita atur dia. Sekarang kita tak kenal dia, kita rasa kita atur. Kita nak pada Allah, kita atur. Aku tak boleh jadi macam ni, aku tak boleh terima ya dalam hati kita. Tapi yang baik boleh terima, yang tak baik kita. Ada yang tak baik tu untuk baik untuk kita. Kita tak faham. Itu yang berlaku dalam hidup kita. Tapi itulah kita, tujuan kita mengaji, mencari betul-betul ilmu ni kita dapat. Kita nak maknanya memiliki, mewarisi daripada Nabi Muhammad SAW sampai sahabat-sahabat, mewarisi ilmu kenal diri, kenal sampai sekarang. Kita nak mewarisi itu makna kita nak apa yang dia cara amal, kita pun mewarisi. Wawarisa Sulaiman nu Daud alaihi wasallam. Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi Daud. Nabi Sulaiman bapa dia benda Daud, dia mewarisi bukan harta, tetapi mewarisi kenal diri, kenal Allah. Bila kenal diri, kenal Allah, baru dah datang harta-harta. Jangan kita tengok mewarisi Sulaiman. Dan Nabi Daud memang raja dia ni, Nabi Sulaiman ni dia mewarisi kerajaan bapa dia lah. Bukan maksudnya tu. Itu betul juga, tapi yang lebih tepat dia mewarisi kenal diri, kenal Allah tu tadi. Tu tadi. Jadi semua nabi-nabi memang pakar kenal pada Allah. Paling utama kenal Allah. Paling dia tak ada rasa kedirian dia. Paling hebat. Paling kadang dia tak ingat langsung diri dia dalam hidup. Dia tahu, dia ikut aja semua. Tak ada membangkang. Lagi hebat. Pakar dalam tenggelam dalam kebakaran Allah. Ini tak ada diri dia. Kita tak didedah ni, kita tak tahu. Kita duduk ilmu-ilmu yang ni, kita takkan faham macam mana para nabi punya pakar dia. Sampai keluar wama ramaita izramaita, itu mana nabi-nabi dah pakai. Tak ada diri dia, semuanya Allah. Bukanlah dia tu mengaku Tuhan, tapi masyarakat yang kata Nabi Isa ni Tuhan ni, dia boleh hidupkan orang mati, dia kata dia ni anak Tuhan pula. Ada Nabi Isa tak mengatakan gitu. Dia mengajar tauhid. Cuma manusia ni suka berbala-bala. Kan? Jadi dia akan diutus balik lah. Nabi Isa akan diutus balik. Imam Mahdi turun, lepas Imam Mahdi turun, dia akan turun untuk membetulkan orang Nasrani, mengatakan dia tu anak tu, mak dia tu ada ayah pula, macam-macam lah dia tambah. Makhluk dijadikan Tuhan. Jadi Nabi Isa akan betul. Sebab dia hanya, Isa ni makna mengesakan Allah. Makna Isa tu mengesah. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ada rasa kedirian saya menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.